Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Ramai yang rindukan Kak Nisa kan? Dah lama tak bersiaran. So, jom kita start balik sharing. Alhamdulillah, suara masih rock tapi okey je. Kita boleh je nak buat sharing kan? Sebab ramai yang rindu nak mendengarkan bebelan daripada Kak Nisa. So, malam ni setelah sekian lama kita tak buat sharing, so malam ni nak share sedikit tips dengan korang, okay? So, sekejap ya. Sebelum tu Kak Nisa nak share link dengan team dulu, so that sama-sama boleh join. Sekejap ya. Okay, so tajuk kita tajuk kita macam gempak sangat kan. Tapi it's okay. Jom Kak Isa nak share dengan korang. Ramai kita kan, macam biasalah, bila kita dah join business ni, kita selalu rasa macam aku ni layak ke nak berjaya? Aku ni tak layak ke? Kenapa aku dah lama dalam business tak capai target lah kan? Kenapa orang lain yang baru masuk cepat sangat hit stokis lah? Kenapa aku belum? Kenapa orang tu dah boleh buat sale 5,000, aku tak boleh? So, terlampau banyak persoalan yang timbul dekat kita. Kenapa? Adakah aku buat salah? Adakah aku buat betul? Adakah aku tak belajar? So, banyak persoalan yang timbul. Kejap ya. Sayang, Mami nak work lah. Okay, can you take this? Nah, okay, you draw here, okay? Begitu ya. Kita bila mak-mak ni ada anak, dia memang macam tu. So, kita kena bertolak ansur. Okay, so jom. Sebenarnya dekat dalam apa-apa bisnes pun, dalam apa-apa bisnes pun sebenarnya tak ada kesalahan, tak ada kesilapan pada bisnes tu pun kalau kata kita tak grow. Tapi janganlah kita asyik blame macam company tu tak bagus sebab tu aku tak grow, company ni bagus aku akan senang grow. Kalau kita keep cakap macam tu, okay, macam mana pula? Cuba korang check. Bila korang cakap macam company tu bagus, company ni tak bagus semua kan, cuba kita check balik. Ada tak orang berjaya dekat dalam company tu, dalam bisnes tu? Kalau ada result yang menunjukkan ada orang berjaya dekat dalam bisnes tu, means that bisnes tu tengah grow. Tapi kalau kata korang memang cakap saya tak berjaya dalam bisnes tu, and korang tengok memang tak ada result pun dekat dalam company tu, semua yang ada dekat dalam tu orang cakap biasa-biasa macam kita, cakap result yang sama macam kita je, dan kita tahu bisnes company tu macam in progress untuk growing. Faham ke? So, benda tu yang kita kena check lah. Janganlah korang pakai cakap tak okey je, tapi sebenarnya yang tak okey tu kita, bukannya company tu kan. So of course kena check dulu kita tu okey ke tak. Okay. Alright, so jom Kak Izzah nak share dengan korang tips. Okay, tips. Let's say company tu memang okey, kita tahu yang business tu growing. Mami buat jap. Okay, company tu okay, business tu tengah growing bagus, ada banyak result dekat dalam tu. Yang result orang yang berjaya, sama ada orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang dah join lebih awal, leader-leader ke. So of course ada banyak result dekat situ, which kita boleh jadikan dia sebagai orang cakap sebagai kita punya panduan. Saya main work tu, pergi ambil kat luar. Go play outside please. Okay. Waalaikumsalam Fiza. Alright. So, benda tu kalau kita tengok orang lain ada result, means that kita pun boleh capai. Sebab tu best tau. Macam dekat dalam Mamasak selalu pesan, selagi ada orang yang growing dekat dalam Mamasak, selagi ada result kejayaan dalam Mamasak, means that kita pun layak dapat dan kita pun boleh dapat. Bukan bermakna macam aku baru join, aku tak dapat, aku tak pandai, aku tak pandai bisnes sebab tu aku tak boleh. Tak, dia tak ada istilah tu semua. Yang penting kita nak belajar dan kita nak tahu macam mana cara. Okay, so jom Kak Izzah share dengan korang 3 tips macam mana kita nak grow dekat dalam bisnes dengan carilah cara yang tepat kan. Okay, so cara tepat, dia macam nervous sikit. Cara tepat nak grow bisnes, okay, dalam satu company yang kita tahu ada result kejayaan. Okay, tips pertama adalah kita kena pilih circle yang betul. Okay, tips pertama kita kena pilih circle yang betul. Circle ni apa? Circle ni dia tak semestinya macam contohlah kalau kata macam kita kat rumah kan, kita tak kata circle tu setakat neighbor kita tau. Bukan setakat jiran tetangga kita itu adalah circle kita. Kita kena tahu circle kita tu boleh jadi keluarga kita, boleh jadi apa bahan bacaan kita, sama ada dekat media sosial atau buku bertulis. Okay, apa yang kita tengok dekat TV, apa yang kita dengar dekat radio, apa yang kita browse dekat internet, apa dengan siapa yang kita berwhatsapp, grup mana yang kita tengok dekat TikTok, itu semua adalah circle. Tak semestinya tak semestinya kita cakap, circle tu keluarga dalam rumah saya ya, circle tu jiran tetangga saya ya, circle tu grup WhatsApp family saya. Tak sayang.
Circle tu adalah apa saja yang melibatkan kita, yang kita sentiasa berinteraksi. Walaupun dengan media sosial yang korang duk browse gosip tu semua, itu semua adalah circle juga. Sayang. Itu semua adalah circle juga. Okay, itu semua adalah circle juga. Tu dia diam lah, mami work. Okay, itu semua adalah circle kita. Sebab tu, bila kita nak buat bisnes, kita kena pilih circle yang betul lah. Nak grow, kita kenalah cari circle orang yang berjaya, yang kongsi tips yang betul. Sayang, please. Tips yang betul kan. Bukannya kita nak grow bisnes, kita pergi layan gosip. So kat situ dia dah macam magnet yang berlawanan. Magnet yang macam negatif dengan positif. Dia tak boleh nak ngam. Faham ke? Waalaikumsalam Ju. Okay, so kita kena pilih circle yang betul. Sebab tu juga kan kadang-kadang cakap suami saya tak sokong, ataupun katalah suami sokong bisnes, and then tiba-tiba kata sepupu saya semua cakap bisnes ni tak bagus. So korang nampak tak, bila korang dapat benda yang negatif macam tu, kita akan down. Cakap orang cakap tak bagus, so saya tak boleh, sebab itulah saya tak boleh nak grow. Korang dah pilih circle yang salah. Korang dah tahu orang yang akan cakap benda yang negatif sebab dia tak nampak result. So, korang kena choose lah. Okay, kalau orang ni yang cakap negatif, tak apa, aku letak tepi je dulu. Aku cari circle yang positif. Contoh macam Kak Izzah sendiri. Kak Izzah sendiri, circle Kak Izzah yang paling banyak Kak Izzah berada adalah dengan tim Mama Sab. So, means siapa tim Mama Sab circle Kak Izzah tu? Anak-anak tim, group leader, Mama Sab sendiri dan grup-grup top leader, which is dalam grup Facebook Mama Sab. Kalau kata IG semua pun Kak Izzah banyak browse IG leader, IG Mama Sab sendiri. So dekat situ Kak Izzah tengah install benda-benda kejayaan, benda-benda yang best. And then kalau tengok pun YouTube ke, tengok dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, dekat IG ke, semua benda ilmiah. Contoh tips kejayaan, tips macam mana nak betulkan cara fikir, tips macam mana nak grow business. So semua tu adalah yang berkaitan dengan apa yang Kak Izzah tengah buat. Jadi automatik kalau kata datanglah benda negatif sikit pun, kita dah dapat tepis macam kuih-kuih macam tu je. Sebab diri kita dah letak protection circle yang positif lebih daripada yang negatif. Tapi kalau kata kita sendiri pun macam masih layan gosip, tipulah kalau Kak Izzah tak layan kan. Of course ada masa yang Kak Izzah baca, tapi kita dah boleh protect diri sebab lebihnya kita kepada benda yang positif. So bila datang benda yang negatif tu, kita macam okey je. Oh tak apa, aku baca je, boleh tepis. Kita tak teremosi dengan benda-benda negatif. Sebab tu dalam Mama Sab sendiri, Mama Sabrina sendiri selalu cakap dengan kita, stop tengok benda negatif dekat media sosial. Stop tengok contohnya apa orang cakap, cerita-cerita yang tak best. Contoh kan, katalah cerita perang ke, cerita bergaduh ke, cerita apa ke. Sebab lagi kita tengok, kita attract benda yang sama, keep datang itu. Kalau korang tak percaya, cuba korang tengok. Contoh iklan Shopee. Korang masuk Shopee, korang katalah korang cari baju. Korang cari baju untuk wedding. Katalah wedding, korang sajalah nak browse baju. Cuba korang tengok lepas daripada korang keluar daripada Shopee, korang masuk dekat Google ke, korang masuk ke dekat YouTube ke, korang masuk dekat TikTok ke, dekat IG, akan pop up tak iklan daripada Shopee? Sikit-sikit Shopee yang ada kaitan dengan baju. Sebab apa, tadi kita browse baju, so dia macam menghantui kita dekat mana-mana sahaja. So sama juga dengan media sosial ni. Kalau kita start cari benda yang tak best, benda yang negatif ni, dia akan menghantui kita tau. Korang masuk dekat TikTok sekali, benda yang FYP yang keluar adalah benda negatif. Sekali korang masuk dekat IG, benda yang keluar adalah benda yang negatif. Korang masuk dekat Facebook, benda yang keluar benda adalah negatif. Masuk dekat YouTube, iklan yang negatif dulu keluar. So dia menghantui hidup korang. Korang suka ke begitu? Tiba-tiba jadi pula dekat rumah gaduh anak-beranak ke apa. Ya Allah, kenapa malangnya nasib aku? Begitu kan, macam drama. Dia sebenarnya, dia bukannya sebab apa jadi macam tu, adalah sebab kita yang attract. Kita yang nak tarik benda-benda negatif tu datang kat kita. So sebab tu, pilih circle yang betul. Kalau betul korang nak grow dekat dalam bisnes. Bila kita pilih circle yang betul, contohnya macam Kak Izzah hari-hari mungkin tengok motivational, tengok video-video yang berkaitan dengan ilmiah kan. Ataupun banyak, dekat YouTube pun banyak tau video-video macam daripada leader-leader kan. Kalau kata korang start tengok video leader ke video ilmu dekat YouTube especially, lepas tu yang keep come up dekat korang punya apa orang cakap, dia punya explore tu kan, yang keep pop up tu adalah yang berkaitan dengan ilmiah.
Sudah makin kurang dah video-video lagu ke, gosip ke, drama ke, dia dah tak keluar. So sama juga dengan media sosial lain, dia akan keep pop up. Contoh IG lah paling senang. Once korang dah start tengok quotes ke, korang tengok iklan posting-posting daripada leader ke apa, nanti yang akan keluar dekat korang punya explore atau dekat feed korang tu semua yang ada kaitan. So gosip-gosip orang, cerita-cerita peribadi orang tu dia dah kena tepis dah. Faham ke? Panjang pula kita cakap kan. So dekat situ, first kali pilih circle yang betul. Kalau betul korang nak grow, betul korang nak fokus, first pilih circle yang betul. So daripada malam ni, reset balik diri kita, circle mana yang aku nak? Circle mana yang aku nak? Aku nak circle yang positif ke yang negatif? Okay. Waalaikumsalam Syazana. Waalaikumsalam Fiza. Okay. So yang kedua, tanya soalan yang betul. Tanya soalan yang betul. So tanya soalan yang betul ni dekat siapa? Dekat adik saya ke? Dekat anak saya ke? Tak. Of course bila korang nak grow business, of course korang ada circle korang kan, ada team kan. Macam dekat dalam Mamasak kita ada team kan. Kita ada team kita sendiri, kita ada team dengan leader, kita ada top leader yang buat sharing. So kita boleh tanya soalan. Salam Syida. Hai, okay. So dekat dalam Mamasak ni lagi best sebab kita unlimited. Kita boleh PM siapa-siapa je leader yang kita nak untuk kita tanya tips. Sebab macam Kak Izzah sendiri, Kak Izzah ada PM ramai. Macam contoh macam Kak Izzah nak go ke stokis and next of course ke master. So of course Kak Izzah akan PM stokis tanya tips. Apa yang dia buat macam mana dia develop team dia ke, apa leadership yang dia ada ke, apa tips dia untuk tambahkan network ke, macam mana dia ajar team ke, and then macam mana dia buat personal set tinggi, apa tips dia, apa dia punya cara fikir masa tu, so segala tips lah kita cuba korek. Sebab tu tanya soalan yang tepat. Contoh macam korang kan, kalau macam korang dah tahu dah, okay, bulan ni aku nak aim sale 5,000. Okay, bulan ni aku nak aim sale 5,000. So, of course, the next person yang kita nak cari adalah kawan-kawan. First kali, of course, dalam adik-beradik kita, dalam circle kita sendiri yang pernah buat sale 5,000. First, kita cari dalam circle kita sendiri siapa yang pernah buat 5,000, kita boleh PM dia tepi. Tak payahlah kata, oh, saya malulah nak tanya, dia buat sale 5,000, saya baru 200. Tak ada istilah macam tu Korang tanya je, nak berjaya, kena redah. Nak berjaya kena redah. Kalau korang rasa macam malu nak bertanya, segan lah, tak tahu macam mana nak start, so kita akan stuck dekat situ forever. Kita akan stuck kat situ forever. Kadang-kadang tak payahlah skema sangat. Terus PM tanya, Assalamualaikum sis, boleh tahu tips 5,000? Janganlah skema macam tu. Berkenalan lah dulu, bagilah rasa selesa kan. Apa khabar, sorry ganggu. Kalau nak kacau sekejap boleh ke? Macam tu lah. Kenalkanlah diri. Kok lawan tu tak kenal kita kan. Maklumlah kita tak apa-apa nak famous kan. So daripada situ, kita develop tanya soalan. Sebab tak ada istilah orang tak nak ajar kita tips. Dekat dalam Mamasak tak ada istilah orang tak nak ajar tips, dan tak ada pula orang kata kedekut ilmu tu, tak ada. Tak ada. Kita sentiasa memberi, kita sentiasa share. Sebab kita tahu kejayaan tu kita nak achieve sama-sama. Bukan aku seorang je nak berjaya dalam hidup ni. Tak. Kita nak bagi semua orang dapat merasa kejayaan tu. So, korang just tanya sahaja. Siapa yang sale 5,000, korang pergi je PM tanya orang tu. Apa you buat you dapat sale 5,000? Berapa banyak posting you buat sehari? Posting macam mana target market you apa? So dekat kawasan mana you fokus? Cawangan mana yang you selalu tengok stok? So runner mana yang best? Tanyalah soalan-soalan macam tu untuk korang tahu macam mana cara nak attract, nak dapatkan tips yang betul, so that korang pun boleh apply benda yang sama. Janganlah korang pergi tanya dia pula, oh kalau saya nak buat 5,000, nak buat 5,000 sebulan, kalau saya buat posting 30 posting je boleh ke? Itu soalan yang salah. Kurang tepat lah, bukanlah kata salah, kurang tepat. So why not kita tanya soalan yang betul. Contohnya, power lah you buat 5,000 sebulan. So macam mana you target untuk daily sale berapa, and then posting you macam mana berapa kali sehari, berapa banyak posting, item apa. So susun soalan korang boleh tanya. Ya sayang. Okay, sekejap, okay? Mami work side, okay? Okay, wait, after this Mami buat, okay? Okay, thank you. Sit down first. Sekejap kita iklan. Salam Kak Ani. Okay, so tanya soalan yang tepat. It's better tanya soalan yang tepat, better tanya soalan daripada kita duduk diam dan menunggu. Sebab kadang-kadang orang yang share dengan kita, dia tak share benda yang kita nak. Faham ke? Sayang, Mami nak work kat sini. No, you sit there.
Okay, so dia tak akan tanya, dia mungkin akan share. Contohnya kalau kata leader yang suruh share dekat dalam group, dia akan share, tapi mungkin sharing dia tu general, tak spesifik towards apa info yang kita nak. So sebab tu paling best kita PM tepi. Kita PM tepi, korek. Apa yang tiba-tiba kita terlintas nak tanya, korek je tanya. Lepas tu mungkin start daripada group sendiri. Lepas tu dah dapat daripada group sendiri, kita try apply, kita rasa dah okay, and then kita nak improve lagi, mungkin kita cari daripada leader-leader lain yang dah buat sale target 5,000 tu, kita tanya lagi tips. So lagi banyak orang bertanya, kita bertanya, lagi banyak ilmu kita dapat, and kita pilih lah yang mana sesuai untuk kita apply. Faham ke? Sebab apa? Ada juga orang yang akan tanya dekat orang yang salah. Contohnya orang tu baru je buat sale, baru je achieve agent. Contohnya baru je achieve sale 2,500. Tapi kita tanya dia tips macam mana nak buat sale 5,000. Of course, dia tak boleh nak bagi jawapan tu. Okay, of course dia tak boleh nak bagi jawapan tu sebab dia sendiri tak pernah capai 5,000. So, habis-habis dia main hentam je lah. Bagi kan? Habis-habis dia main hentam je bagi based on sale 2,000 yang dia pernah buat. So, rasa-rasa kita boleh capai tak? Sayang, Mami work, Sat. Okay, after this, pergi grandma open. Grandma open. Okay, then you wait for Mami, okay? Alright, sorry. Biasalah bila anak tak tidur, dia merengek sikit. Okay, so itu adalah yang kedua. Bertanya soalan. Okay, dan yang ketiga, kita dah pilih circle yang betul. Kita dah tanya soalan. So, kita dah dapat banyak input. And next thing adalah kita applykan. Okay, kita applykan. Keep belajar dan apply. So, setiap apa ilmu kita dapat, kita catat, kita tulis dalam buku. Mungkin kita tulis dalam buku and then kita summarize kan. Kita orang cakap apa? Summarize tu apa? Macam kita ringkaskan. Perkataan dia. Kita ringkaskan, tengok mana yang sesuai dengan kita. Kita ringkaskan, tengok mana yang sesuai dengan kita. Once kita dah jumpa, mana yang sesuai yang kita nak apply dulu, kita buat step by step. Bukan kita tanya 10 orang bagi tips, kita terus follow 10 orang tu. Tak, dia tak work macam tu. Sebab kita tengok, kita kena nilai tau. Tips orang, kita boleh ambil. Tapi tak semua benda sesuai untuk kita applykan masa tu. So, kita tengok, kita tengok point mana yang bersesuaian dengan kita dan kita adjust ikut kemampuan diri kita. So, slowly kita buat untuk kita capai. Faham ke? Kan? Okay, so 3 tips tadi, pilih circle yang betul. So, tengok fokus kepada apa yang kita nak. Kita nak grow business, so pilih group yang positif ke arah business, bukan yang mengajak kita ke arah-arah yang menyesatkan kita. Okay, yang kedua, kita tanya soalan. Keep tanya soalan, cari orang yang tepat, tanya soalan yang betul so that kita keep dapat banyak tips. And yang ketiga, kita keep belajar. So, belajar ni apa selain daripada bertanya tadi? Of course, dekat dalam Mama Sat kita ada group support, kan, dekat Facebook, dekat Telegram, dekat WhatsApp. So, kita keep belajar dekat situ untuk dapat more tips. Setiap hari kan ada leader-leader dan Mama sendiri share banyak tips marketing, banyak tips business. So, just ulang kaji balik lah daripada group support tu so that kita dapat point baru setiap hari and kita boleh tengok mana yang sesuai untuk kita applykan. Okay? So, rasanya tu je sharing kat Izzah malam ni. InsyaAllah esok kita jumpa lagi dengan tajuk yang lebih best, insyaAllah. Kan, kita nervous sikit malam ni. Ramai pula penonton kita kan. Okay, so thank you semua yang join. Hopefully korang belajar sesuatu. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Minta maaf banyak juga iklan malam ni kan. Okay, thank you semua. Assalamualaikum, selamat malam. Bye.